Sejak kebelakangan ini, kita digemparkan dengan sebuah wabak pandemik yang baharu. Akibat dari serangan wabak tersebut, hampir seluruh dunia lumpuh. Secara keseluruhannya, wabak ini telah mencatat sebanyak 679,000 angka kematian dan ianya masih berterusan. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres, beliau telah mengeluarkan amaran bahawa akan berlakunya peningkatan secara mendadak dalam masalah kesihatan mental populasi manusia. Akibat dari pengenalan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan, didapati bahawa berlakunya impak negatif terhadap kesihatan mental manusia. Mengikut kajian lain pula, iaitu di wilayah Amhara di Ethiopia, menunjukkan bahawa sebanyak 33% penduduk menderita gejala kemurungan dan ianya peningkatan sebanyak 3 kali ganda sebelum wabak pandemik. Statistik-statistik ini menunjukkan bahawa ramai yang belum menyedari betapa pentingnya penjagaan kesihatan mental ketika berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi, apakah yang kita perlu lakukan ketika berhadapan dengan situasi sebegini? Apakah jenis masalah kesihatan mental yang bakal kita hadapi? Dan bagaimanakah langkah untuk mencegah? Bipolar disorder merupakan gangguan mental yang dihadapi oleh individu. Bipolar disorder merupakan masalah pergolakan jiwa yang tidak menentu. Terdapat dua kategori, iaitu tekanan yang sangat kuat menyebabkan pesakit akan merasa tertekan dan mengalami depresi, iaitu kemurungan. Antara simptom kemurungan atau depresi adalah mereka akan menghadapi gangguan perasaan seperti berasa sedih pada setiap masa. 好きだから今までの勇者と全然違うアデネラ様どうしたんですかなんだかすっかり変わっちゃってだってPunca bipolar disorder adalah kerana sejarah keluarga, ketidakstabilan bahan kimia dalam badan, faktor persekitaran dan lebihan dos dari ubat seperti ubat darah tinggi dan steroid. Keresahan atau anxiety adalah rasa cemas yang dirasakan oleh seseorang ketika menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir, iaitu risau. Keresahan terbahagi kepada tiga, iaitu social anxiety disorder (SAD), obsessive compulsive disorder (OCD), post traumatic stress disorder (PTSD). 殺戮の先に何が、俺が見せた一族の将来と違う結果をお前は見せてくれるのか。ダチ、最後に約束しよう。サスケの子を頼むぞ。恐れるな。考え方は違ってる。嘘だ、こんなの兄さんじゃない。お前は俺の器を確かめるための相手になる。兄さんが。
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) adalah gangguan psikiatrik yang boleh berlaku pada orang yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatik. Individu dengan PTSD mempunyai pemikiran dan perasaan yang kuat dan mengganggu. Gejala ini dapat dirawat dengan terapi psikologi. Gangguan pemakanan merangkumi 3 keadaan yang berbeza, iaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa dan gangguan makan berlebihan. Anoreksia nervosa mempunyai kadar kematian tertinggi untuk gangguan psikiatri dengan risiko kematian 10%. Seseorang individu biasanya akan mengalami kelaparan dan penurunan berat badan yang berlebihan. Anoreksia juga adalah gangguan pemakanan yang menyebabkan citra diri yang berubah menjadi korban. Hal ini kerana anoreksia nervosa dikaitkan dengan pelbagai penyakit fizikal yang boleh mengancam nyawa. Oleh itu, ia mesti dikesan lebih awal dan segera diatasi kerana semakin sukar untuk diatasi kemudian hari. Impak masalah bipolar dan keresahan semasa COVID-19 adalah individu bertindak membunuh diri atau membuat pembelian panik apabila PKP diumumkan. Pertama, wabak pandemik COVID-19 yang melanda menjadi trigger tingkah laku yang padah seperti membunuh diri, terutamanya kepada orang yang sudah sedang mengalami masalah bipolar dan keresahan atau anxiety. Statistik menunjukkan COVID-19 merupakan satu punca kes membunuh diri telah meningkat pada tahun 2020. Tekanan dan stres bertambah besar apabila wabak pandemik yang meragut nyawa manusia di seluruh dunia menunjukkan statistik yang kian meningkat. Setiap perubahan besar yang berlaku dalam kehidupan seperti kematian seorang ahli keluarga atau kehilangan pekerjaan boleh memberikan tekanan hingga menyebabkan individu mengalami kebimbangan, panik, ketakutan dan kemurungan. Perasaan gangguan ketidakstabilan emosi yang sederhana dalam kehidupan harian adalah perkara biasa, tetapi sekiranya gangguan ini kerap atau berlanjutan, akan dapat menjejaskan tidur, menyebabkan hilang selera makan, hilang minat dan keseronokan, senang letih dan juga akan menyebabkan seseorang merasa tidak berguna dan ingin membunuh diri. Kedua, pembelian panik berlaku impak daripada bertindak mengikut reaksi keresahan. Segelintir masyarakat mulai cemas dengan situasi hingga menyebabkan pembelian barangan secara berlebihan daripada perasaan takut dengan ancaman virus COVID-19. Pembelian panik hanya akan menjejaskan masyarakat yang paling memerlukan bantuan, seperti orang tua yang merupakan masyarakat paling terdedah kepada risiko virus COVID-19. Tetapi, apabila masyarakat membuat pembelian panik sehingga kehabisan barangan asasi seperti roti dan makanan, ini akan menyebabkan segelintir masyarakat ketinggalan daripada mendapat keperluan asasi dan juga akan menyebabkan inflasi dalam ekonomi. Impak eating disorder. Anoreksia juga lebih berlaku dan menjadi kebiasaan di kalangan remaja. Namun, sesiapa pun dan tidak mengira umur boleh mengalami gangguan makanan ini. Walaupun jarang berlaku kepada mereka yang berusia lebih daripada 40 tahun. Remaja mungkin lebih berisiko kerana semua perubahan tubuh mereka bermula semasa akil balik. Mereka juga mungkin menghadapi tekanan makan sebaya dan menjadi lebih sensitif terhadap kritikan atau komen tentang berat badan ataupun bentuk badan. Faktor tertentu meningkatkan risiko anoreksia nervosa, termasuklah genetik pada diri seseorang itu sendiri. Terdapat bukti yang kuat bahawa banyak gejala anoreksia nervosa adalah sebenarnya merupakan gejala kelaparan. Kelaparan boleh menjejaskan otak dan mempengaruhi perubahan jiwa, ketegaran dalam pemikiran, kebimbangan dan kurang selera makan, dan meningkatkan risiko anoreksia nervosa. Terdapat beberapa cara yang boleh kita lakukan dalam menangani masalah kesihatan mental ketika PKP. Antaranya berhubung atau berinteraksi dengan orang seperti dengan keluarga ataupun kawan kita sendiri untuk berkongsi segala masalah yang dialami. Ia dapat mengurangkan masalah rasa kemurungan, keresahan dan tekanan yang dirasai ketika PKP. Selain dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan mengelakkan diri daripada kesorangan.
Antara rawatan untuk masalah kesihatan mental adalah ubat antidepresan digunakan sewaktu pesakit dalam keadaan murung. Ubat antipsikotik digunakan sewaktu pesakit dalam fasa kemurungan dan maniak. Ubat penenang untuk menenangkan keadaan. Ubat-ubat tersebut boleh didapati daripada doktor dan dinasihatkan bahawa pesakit perlu mengambil ubat tersebut sehingga diarahkan berhenti oleh doktor. Jangan ikuti sumber media di mana ia boleh membuatkan diri berasa resah atau takut dengan situasi. Belajar mengawal pernafasan untuk menenangkan diri kita sendiri. Kesimpulannya ialah jagalah kesihatan mental dan didik mental kita untuk berupaya mengatasi masalah yang rumit ketika berada di dalam keadaan yang genting. Tidak lupa juga tolonglah mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental kerana masalah mental boleh diatasi sekiranya masyarakat berjaya membuang stigma dan persepsi buruk terhadap masalah kesihatan mental. Akhir kata, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ingat, anda mampu mengubahnya.